Hai semua, podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan. Jangan jealous. Ibadah kurban 3 dalam 1. Jangan jealous kalau mereka yang telah pun melakukannya, kerana mereka dapat pahala lebih. Kau ada? Ini watak apa ni? Tak adalah, ni saja. Watak saja-saja. Ya. Kurban 3 dalam 1. Anda boleh kurban, wakaf dan juga sedekah. Silakan saja bagi mereka yang ingin menempah melalui WhatsApp 87684688. Sekali lagi 87684688. Ya, memang betul. Jangan juga kepada anda juga yang kalau mungkinlah tak mampu nak beli kambing, tak mampu nak beli lembu. Anda boleh lusur laman Nur Insan ya, www.nurinsan.sg. Masih boleh wakaf. Yes. Sorry. Ustaz, kalau kita derma untuk pembangunan Nur Insan ataupun untuk mereka untuk belajar agama, itu kira wakaf, Ustaz Saya. Masih boleh wakaf ya? Ya, masih terbuka. Ustaz boleh berbual lagi. Ustaz hanya on to the show je untuk ini. Maafkan saya ya. Ustaz tercakap saya. Ya. Jadi kepada anda boleh lusur laman mereka. Habis kau nak tanya, saya dah jawab. Sorry ya. Dan kepada anda juga yang sekarang ini yang berkemampuan, ya, contoh kalau anda nak beli 30 kambing ataupun 40 kambing, ini contoh InsyaAllah. mungkin anda memang ada untuk banyak company duit. lah. Kalau untuk company yang dah Diri sendiri pun okey. Ya. betul. Kalau di sini ada banyak duit kan. Kalau nak ikut ustaz sendiri pergi ke Lombok ke, kalau contoh ustaz pergi Lombok kan, boleh ikut, tak ada masalah. Tapi mungkin nak kena beli 30 kambing lah. Kira big player lah. Ini bukan holiday Ini kira nak tolong lah pergi sana laksanakan ibadah kurban overseas semuanya lah. Ya. Apa tadi cakap? Nombor dia kau dah Dah beritahu lah. dah beritahu Sekali lagi lah Sekali lagi. Nombornya adalah Silakan. anda boleh WhatsApp ke 87684688. Hanya untuk korban sahaja 3 dalam 1. Nombornya adalah 87684688. Maka dengan itu Ustaz, dengan segala hormatnya, kami Let's Go ingin memberikan Ustaz the honor untuk teruskan dengan show kami yang nombor 1 di dunia di Spotify. Silakan Ustaz. Masya Allah. On to the show, bros. Hey. Kau notice tak tadi aku Mari mendengar NJU. Dia ada ending dia. Kalau kat TV, dia punya grafik dia macam kita dah macam berdansa ke apa. La. Kira tak boleh lebih sikit nak menghayalkan. Dia sedikit-sedikit, lepas tu kambing datang. Kira macam ending Bagus. Dan NJU sekarang ini sudah pun alhamdulillah bersama kami. Dan 2 juta streams yang sedang mendengar suara NJU yang luar biasa hebatnya dengan ilmu di dada. Allah. Ya, pemikiran yang terbuka. Wajahnya tampan, bergaya. Allah. Yang pernah bermain bola satu ketika dahulu. Untuk Singapore Youth. Untuk Singapore Ustaz Under apa? Under 17 Under 17 betul. Ustaz terdapat teruskan tu sebab apa pergi belajar pondok. Pergi ke pondok. Kalau tak Ustaz kira dah level Fandi Ustaz. Masya Allah. Saya lihat persamaan kisah Ustaz dan juga kisah Din. Dahulu pun Aku dah cakap Din Nur Rahim pun dahulu pemain bola sepak yang Bola masyhur. Masyhur di sekolah waktu tu lah. Apa Jianying apa? Jingshan Primary School. Jingshan Primary. Jingshan. Juga di shortlist sebagai antara pemain-pemain handal dan juga tidak continue. Tidak continue dengan permain bola sepak, langsung pergi ke Mahat di madrasah lah. Disebabkan itu takdir Allah. Adakah ustaz-ustaz ni dulu pemain bola semua Actually banyak ustaz boleh main bola tau. Saya dapat tahu Kenapa kehebatan mereka? Adakah kerana mereka ni agak fizikal dahulu? Kenapa ustaz? Tak tahu pula Sebenarnya bro, ini adalah satu pelajaran yang kita boleh belajar daripada kehidupan ustaz-ustaz ni lah. Apa pelajaran dia? Kerana yelah memang mereka layak untuk memain bola. Tapi sebelum tu aku belum belajar agama apa. Aku punya memang betul. Jadi ni Allah nak tunjukkan kita bro. Kalau lah aku jadi pemain bola, aku akan rabak kan. Jadi ini adalah petunjuk bagi kepada anda semua yang mungkin pandai bermain bola. Apabila anda pandai main bola, Allah akan tunjukkan kau pandai main bola, kau pergi belajar di pondok. Jadi sama ada kau boleh sacrifice bola sepak ataupun agama Allah. Tapi yang saya rasa sukalah terkilan. Apa terkilan? Suka terkilan lain bro. Bukan terkilan maafkan saya. Terkesima. Terkesima lah. Okay, apabila ustaz bermain bola bagus dan dihantar ke pondok, ustaz tak berkata apa-apa, ustaz redha.
Ya. Tapi bila Din dia akan mahal. Dia tahu. Bayangkan situasi ni kira macam kita punya national team sekarang yang pergi ke Thailand, pergi ke SEA Games, pergi ke World Cup punya qualifier, semua ustaz. Wow. The top 22 semua ustaz. Daripada penyerang ustaz doktor, left wing dia kira daripada Darul Arkam, right wing Nur Insan, center mid Faris, daripada Nur Insan. Faris center mid. Habis dia punya kira center back macam Baihaqi, tapi ustaz. Famous gila lah kira. Aku dapat bayangkan di tengah-tengah padang apa yang akan berlaku, apa yang akan bersuara, yang akan keluar bro dekat padang. Apa? Anak inti. Ya. Bola anak bola inti. Aku dapat ke live Adin that time. Saya waktu tu buat live streaming. Time tu main bola dengan ustaz-ustaz. Jadi saya macam mana ustaz-ustaz main bola Kalau diorang maki macam mana? Aku tak tengok dia live. After dia cakap apa? Aku tengok dah. Dia cakap apa tahu? Inilah dia kalau ustaz-ustaz bermain bola, mereka akan anak inti. Ya. Saya dapat bayangkan kick off dah tak lagi 7.30. Habis tu dia akan solat jemaah satu stadium. Ya. Dan kemudiannya kick off mungkin selepas Isyak. Mungkin lah. InsyaAllah lah. Kita doakan sedemikian. Kalau anda ingat lagi waktu di pondok, kita main bola kita main bola, anda masuk kelab kat pondok ni Ada kelab juga? Ada. Jadi pondok ni besar. Jadi kita dalam 5,000 student. Ramai gila. Pondok yang besar ni Ya, dekat Pondok Gontor ni ada 5,000 student. Jadi kita ada 4-5 kelab. Waktu anak masuk sana macam kena rebut-rebut lah kan. Ada liga kan. Usop main sini. Ramai nak beli ustaz lah kira kan. Hot player. Dia dah tengok anak main bola dah jauh kan. Jadi bila kita main bola ni tak cakap bahasa Indonesia. Oh tak? Kita cakap Arab. Serius? Terus Yamin Yusra Udam sana. Jadi Kira belajar bahasa Arab sambil main bola. Main bola gitu. Best Khitabah. Inzal. Kira nak belajar apa yang kita dah belajar, kita gunakan bahasa Arab lah. Kau kena remat juga dalam Baik. Soal jawab kita hari ini Bismillah Ustaz. tak ada kena-mengena dengan bola sepak. Ya. Tapi ini merupakan seorang business owner Ustaz dia. Dia antara pendengar setia lah. Daripada zaman broadcasting sampai sekarang masih lagi setia mendengar kami. Dan Alhamdulillah seorang businessman yang maju. Jangan lupa Nur Insan. Aizat dengar kedai gunting kau dah maju. Apa kata kau beli 10 kambing? Alhamdulillah. Barakallah. Katanya di sini, salam bro dan juga ustaz. Nak kasih soalan lah kepada NGU. Ada kemusykilan di hati Ana lah. Dah beranak ente ni. Di hati Ana lah yang Ana tak dapat jawapan. Masya Allah. Ini Ana nak tahu, kalau main forex, is it kau punya cara baca style lah. Kalau main forex, is it permissible? More particularly mereka yang main online trading ni Ustaz, macam mana? Sebab bukan apa, Ana pun yalah alhamdulillah kan ada duit sikit. Nanti Ana nak buat korban ni, saya tambah sikit lah. InsyaAllah. Tapi macam nak main forex kawan-kawan semua cakap boleh buat duit je, boleh buat duit. Macam mana ni Ustaz pencerahan berkenaan dengan hal ni? Silakan. Baik. Alhamdulillah. Soalan yang baik. Ini dari segi kewangan forex. Forex ni bahasa panjangnya ialah foreign exchange. I see. Okay. Bahasa panjangnya. Pada pendeknya forex. Okay. Tapi forex ni ada dua macam. Ada dua macam jenis forex. Satu forex lana. Berarti dan forex trading. Okay. Forex lana ni is yang dibolehkan dalam Islam. Dalam artinya forex exchange ni kita one to one exchange. I see. Forex exchange ni kita pergi ke kedai tukar duit. Pergi ke nak tukar masuk Johor Malaysia. Money changer lah. Money changer. Kita tukar on the spot. Itu boleh. Dibolehkan dalam Islam. Okay. Yang tak dibolehkan dalam Islam, yang diharamkan ialah forex trading. Forex trading ni kita tak nampak mata wangnya. Semua online. Alright, semua online. Jadi di sini akan timbulnya unsur-unsur riba. Okay, unsur-unsur riba yang di mana diharamkan dalam Islam. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hadis ini, hadis yang masyhur, riba itu mempunyai 73 pintu. Wow, 73 pintu. Okay. Tak tahulah sekarang dah macam mana pintu pun, mungkin dah lebih daripada tu.
Riba yang paling ringan dosanya ialah seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Itu Riba yang paling ni. ringan. What? Dosa punya level dia lah. Yes. Wow. Itu dalam unsur riba. Okay? Dosa Perumpamaannya begitu perumpamaan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang 764, Al-Hakim yang 37, nombor 37, dan Al-Hakim sahih syarat Al-Bukhari dan Muslim. Okay. Jadi dalam forex trading ni, yang kita tak nampak mata wangnya, berarti seperti contoh, dia buat online. Dia buy, dia beli, dia laburkan duit dia, dan kita simpan. Bila harga tu naik, dia naik, dia akan jual. Okay. Dia akan jual. Jadi ada unsur-unsur keuntungan kat situ bila dia jual. Contohnya kita beli Europe money. Okay. Kita dah beli berapa ribu, 10,000 Europe, 10,000 Europe, kita simpan. Bila harga dia tu naik, kita akan jual. Kita jual dengan orang. Orang akan beli dengan harga yang tinggi. Jadi keuntungan tu adalah dalam 2,000, 3,000. Ini keuntungannya tu. Jadi dah simpan, dia tidak jual, bila harga naik baru dia jual. Ini yang dilarang dalam Islam. I see. Tapi forex lana ni on the spot. Itu dibolehkan. Kita go money changer, kita tukar duit. I see. Okay? Kalau kita nak pergi money changer tukar duit tu tak nak kita gunakan, kita simpan, tak ada masalah. Bila dah sampai masanya kita belanjakan. Itu okey. Tapi yang masalahnya tu ialah kita tak nampak mata wang tu. Dia tak online, kita online tapi duit tu kita tak nampak, dan kita akan gunakan bila harga tu naik, kita jual, keuntungan kita dapat, itu namanya riba. I see. Itu yang dilarang dalam forex. Saya agak terkejut bila Ustaz cakap berkenaan dengan dosa riba tu. Terkejut yang terkejut? Terkejut. Okay, yang paling apa? Yang paling kecil tu seolah-olah ialah ada hubungan antara ibu dan anak tu. Bila sebut riba ni, kita tahu kita dalam sistem perbankan yang ada riba, Ustaz. Jadi apa caranya kita nak menghapuskan riba? Contohnya kalau kita ada lah dalam akaun kita beberapa keuntungan yang sumbernya adalah riba, haruskah disedekahkan ataupun diwakafkan? Bagaimana kita, sebab kita tak nak termakan duit berlebihan atau riba ni. Apa saranan Ustaz cara kita menghapuskan duit baki, sakit baki riba ni? Semua bank ada riba. Semua tak boleh lari ya, tak boleh lari. Inilah keuntungannya. Okay. Jadi orang-orang simpan duit banyak-banyak, menguntungkan, mengharapkan duit itu, interest tu mungkin bertambah. Dan dalam konsep Islam, untuk menghapuskan riba itu dengan membayar zakat. I see. Keluarkan zakat, setiap tahun keluarkan zakat harta anda. Dia menghapuskan riba-riba itu. I see. Okay. Dan zakat harta boleh dilakukan di Nur Insan Boleh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Telefon saya akan datang ke rumahnya. Kalau bersihkan dengan korban boleh tak? Bersihkan korban tak ada guna-guna. Macam duit tu, macam kita ada duit sekarang ni, kita nak buat korban lah. Oh ya, saya. Betul. Saya nak cuba linkkan dengan korban. Terbaik. Nak linkkan je. Terbaik bosku. Cover line kau. Aku macam takut juga tadi. Saya nak sambung juga soalan yang sama. Konsep mengenai duit haram, duit judi contohnya. Lepas tu ada yang nak menunaikan umrah dengan menggunakan duit menang judi lah kira-kira. Jadi maksudnya dia bawa balik Las Vegas. Lepas tu dia masuk menang banyak kan. Lepas tu dia dalam masa yang sama dia nak insaf hanya duit tu je yang mencukupi untuk dia pergi umrah ke. Dia nak balas, nak cuci balik dosa dia. Boleh tak Ustaz dia pergi umrah dengan menggunakan duit Las Vegas tu Ustaz? Dan juga ada soalan yang mengatakan, Ustaz, ada yang mengatakan perbuatan dia yang haram. Duit tu duit. Itu boleh pakai, tapi perbuatan dia tu yang ditanggung. Itu yang haram. Itu pandangan istilah pendengar ni Ustaz. Istilah pendengar. Baik kau Ustaz dah mendalam. Ustaz dah baik tu. Dah baik. Alhamdulillah. Saya khawatir dia baik hari Rabu je. Hari lain dia tukang terbalik. Kira Ustaz dengar aplikasi lain. Permulaan. Saya dengar. Dia mula dengan tapak-tapak kecil Ustaz. Hari Rabu, minggu depan mungkin kita hari Jumaat juga. Kau boleh suka lah. Teruskan Ustaz. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik.
dalam syarak Islam, perjudian haram tetap haram. Okey. Tidak boleh ubah daripada sifat haramnya tu. Ya. Keuntungan yang dibawa. Okey. Bila namanya kita nak bertaubatan nasuha. Kata dia tadi, apa yang dia ada tinggal duit perjudian tu aja lah yang ada. Untuk dia lakukan ibadah umrah ataupun haji. Maka syarat-syarat untuk melakukan ibadah umrah atau haji haruslah dengan menggunakan wang yang halal. Tak boleh guna wang yang haram. Okay. Jadi haram tetap haram, tidak guna kita buat umrah, tapi wang yang haram tidak ada faedahnya. Itu. Kemudian katanya Zahir Ismail, Raja Razi, dia menambahkan lagi, orang kata perjudian tu haram tapi wang tu halal. Tidak ada sifat seperti demikian. Yang wang haram tu tetap haram. Tidak boleh digunakan sama sekali untuk kasih makan isteri, anak-anak, belikan pakaian tu menjadi haram. Jadi kita tidak boleh. Jadi bagusnya carilah wang yang halalan thayyiban untuk kita gunakan untuk ibadah. Kehidupan seharian kita. Maka halal itulah lebih suci dan murni supaya tidak ada was-was. Tak ada ragu-ragu, kita manfaatkannya, kita gunakannya. Saya ada soalan berkenaan dengan duit halal dengan duit haram ni. Saya mempunyai seorang kawan dahululah. Dia dalam kejahilan beliau, dia pernah, orang kata tu, dia actually dah kena incarcerated pun dahulu sebab dia pernah dealing dengan bahan-bahan yang diharamkan lah, iaitu dadah. Di underworld lah. Di underworld lah. Jadi dalam pada tu, duit yang dia ada, dia cakap duit panas, Ustaz. Setiap hari tidak kurang daripada $10,000 dalam genggaman tangan dia. Dan sampai waktu tu, duit walaupun ada dalam keadaan financial yang begitu kuat, tapi dia sering kali kata, duit panas bro, kalau simpan dia cepat habis. Dia tak berkat. Sampailah dia masuk dalam, dan kemudiannya sudah keluar. Dia bekerja sebagai delivery driver ke delivery rider, tak silap saya. Gajinya sebulan dalam 1,000 lebih saja, Ustaz. Dan yang menghairankan, duit yang dia dapat daripada delivery ni, dia bertahan lama. Lebih lama daripada waktu dia ada 10,000 dalam genggaman tangan setiap hari. Persoalannya di sini, kenapa duit panas cepat habis, Ustaz? Kalau duit yang kenapa duit panas dia cepat habis walaupun dia banyak, tapi duit yang orang kata tu datang daripada sumber yang halal, dia lambat habis. Ada tak dia punya psikologi dia dalam hal seperti itu? Dalam saintifiknya, okey, yang panas tu akan cair. Okey. Ustaz dah main saintifik lah. Style dia gitu. Jadi dia cair lah. Diorang tu habis lah dia. Betul. Tak ada saya gurau je ke saya gurau. Tapi style. Memang doktor cakap semua style. Riak nampak riak. Astaghfirullahalazim. Ustaz ada swag. Okey, Taib. Alhamdulillah. Ini namanya barakah. Keberkahan wang yang halal. Walaupun dia sikit, tapi dia barakahnya tu ada, dapat berkekalan. I see. Jadi saya bersyukur amat kalau kita ada kawan seperti demikian. Dia dah bertaubat, dia dah buat kerja yang halal. Wang haram, orang kata wang panas. Duit panas ni memang tak tahan lama. Kerana itulah banyak pembaziran yang kita lakukan. Selagi banyak wang itu, makin banyaklah kita membelanja. Sampai kita tak tahu apa yang kita belanja. Dengan wang satu hari $10,000, Masya Allah, itu boleh hilang dalam 1 jam aja. Habis gitu aja boleh, tapi tak tahu apa dia buat. Dari segi makanan, pakaian, kehidupan dia dan seharian dia tu sekejap. Tak ada masalah. Jadi itulah namanya syaitan tu ada dalam wang kita yang boleh merosakkan amalan kita. Jadi wang ini adalah mata wang syaitan ni yang boleh menghayalkan kita sampai kita lali dan kita tak teringat apa yang kita buat. Sampai ibadah kita pun lupa, shopping dan sebagainya, ibadah kita lupakan Allah SWT. Bila Allah dah tarik balik kenikmatan tu, maka dia terkapai-kapai, dia akan mencari keredaan Allah SWT. Maka bertaubatan nasuha itulah jalan keluarnya.
Baiklah. Masih Ustaz ya. Bila Ustaz cakap Sam, dia tak tahu apa dia spend, baru saya teringat dia ada kongsi. Waktu dia ada duit tu kan, dia setiap malam buka open table, dikelilingi dengan botol bergelimpangan dan juga wanita sekeliling. Jadi itu saat dia, bila Ustaz cakap pembaziran, berlakunya di sana Ustaz. Berlakunya di sana. Enjoy lah, dia enjoy selalu. Baru nampak kawan-kawan datang, bila tak ada duit, kawan semua hilang. Ini yang kita khawatirkan. Baik. Jadi kawan yang setia itu, bila kawan yang kita tak ada duit, dia yang datang membantu. Itu kawan setia. Baiklah. Okay. Silakan. Ini mungkin tentang masalah anak dengan bapa lah Ustaz ya. Wow. Agak panjang sedikit. Silakan. Boleh mainkan lagu, silakan. Okay, salam bro. Aku nak minta Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sorry. minta pendapat daripada NGU tentang cerita aku ni. Ya. Okay, ini tentang aku dengan bapa aku. Ya. Bapa aku dah tak solat, tak bagi nafkah dekat mak aku. Nak beli pampers mak aku pun macam tak larat. Kenapa pampers? Kerana mak dia sekarang tengah kena stroke lah. Okay. Incontinence ya. Mak aku bedridden disebabkan stroke. So mak aku ni stroke sejak 2013, 2013. And then after 2 years, bapak pula sakit kidney failure. Allah. So indirectly I become the sole breadwinner for my family. Aku redha dengan Allah SWT. Ini adalah tanggungjawab aku. With my only pay of $1,800 at that point of time. Wow. So I need to take a maid to take care of my mom well-being. Since I'm working and father also not that well. So I work day and night, my full time and part time, just to meet my monthly expenses. Cukup makan cukup aja bro. Penat bro. Sampai aku kadang-kadang tertanya-tanya diri aku sendiri, sampai bila aku nak kena macam ni? You know, the thought that came in when you're just too tired. So moving forward kepada tahun 2017 Ustaz, 2 tahun yang lepas, aku nak pergi makan dekat Geylang for my lunch. Aku ternampak bapa aku dengan satu perempuan ni dekat dalam kedai mas. Okay. Aku marah. Kau dengan mak aku tak ada pun kau buat macam ni Okay, tak apa, aku husnuzon. Mungkin dia temankan perempuan tu, tapi kenapa mesti berdua saja Aku pun tak nak jadi anak yang derhaka. So aku diam je. Aku perhatikan je. I keep to myself. Dan lepas tu arwah nenek aku meninggal. Bapa aku sanggup hantar mak aku balik, dan dia datang balik ke rumah arwah dengan perempuan tu. Wow. Dia introduce kepada semua orang yang dekat sana yang perempuan ni adalah kawan dia. Dalam hati aku cakap, dia ni siapa ni? Arwahnya baru meninggal, kau macam gini Tak ada respect ke apa? Tak apa, aku diam. Bapak aku dia jenis tak boleh kena tegur bro. Panas baran. Ego dia terlalu besar, fikirkan semua apa dia buat semuanya betul. So end of the year, aku dah nak kahwin. Aku masih ingat lagi apa dia cakap. Yelah, engkau kerja tu untuk diri kau sendiri je. Aku marah lah, bergaduh dengan bapak aku. Selama ni aku kerja siang malam, nak bayar duit maid, duit makan, duit elektrik, duit tong sampah, nak simpan duit kahwin, duit pampers mama, untuk semua untuk diri aku sendiri ke. So end of 2017, sekarang ni aku dikurniakan satu cahaya mata lelaki. Aku dengan bini aku bekerja. So mate aku ni baik bro. Alhamdulillah. Aku percaya cakap dia. Dia pernah cakap dengan aku yang bapak aku cakap dengan mate aku apa tak bro? Kondom mana kondom? So bapak aku dah tanya mate aku tau pasal kondom. Aku apa ni? Aku macam bingit lah dengan perangai bapak aku. Dan satu kali tu aku spot check dalam beg dia. Dia tak bawa beg bro time tu. Aku nampak ada kondom dekat dalam bro. Aku terus down. And aku pun spot check handphone dia. Dia pergi holiday dengan perempuan tu. Ambil gambar sama-sama. Hari raya bro, ni buat aku betul-betul panas lah bro. Hari raya dia bawa perempuan tu, satu family datang rumah. Habis dia sebelah perempuan tu pula tu, dia tutup pintu bilik bro. Dia biarkan mak aku dekat dalam seorang-seorang for the whole day. Aku ceritakan kau ni bro, tangan aku bergeletar bro. Geram kau tu tak? Aku macam nak tumbuk dia punya muka bro. Tanggungjawab engkau dengan isteri kau tak nak lunaskan, engkau pergi keluar dengan perempuan lain. And also aku pun dah lama tak berbual dengan bapak aku. Aku cuma berbual dengan mak aku je bro. Aku menyampah. Apa harus aku buat ni? Aku kisah dekat mak aku dengan anak aku. Aku nak mak aku happy. Aku tak nak mak aku risau pun pasal bapak aku tak guna ni. Kalau aku nak ceritakan bro, banyak betul cerita dia bro.
engkau boleh tolong tanyakan dekat NGU tak bro, apa yang aku boleh buat bro. Kalau advice pun aku pun dah cukup happy lah bro. Aku pun okey. Baik. Okey, itu saja Ustaz. Dia minta pandangan daripada Ustaz tentang apa yang dia sedang mengalami sekarang ni lah kehidupan dia. Senang cakap dia dah nampak apa yang bapak dia lakukan. Tapi dia pun tak sanggup nak beritahu mak dia pasal mak dia pun kena stroke. Ya, betul. So macam mana Ustaz pandangan Ustaz? Alhamdulillah. Pada pendengar tadi tu, pendengar hamba podcast, harap banyak bersabar. InsyaAllah. Ini dugaan dunia. Dugaan dunia. Inilah namanya hal keluarga. Keluarga yang mana menimpa yang tidak baik berlaku dalam satu keluarga. Satu masalah yang mana kita harus bagaimana kita mengatasinya dengan sebaik-baik mungkin. Walaupun bapa kita ada hubungan lain, ibu kita ada tapi sakit, bapa kita yang buat perkara-perkara yang tak diingini, kemudian dia berani buat dalam keluarga dan sebagainya. Na'udzubillah lah kalau perzinaan berlaku. Jadi harap dapat beritahu dengan bapanya untuk berbincang jalan terbaik yang untuk dikeluarkan daripada masalah-masalah tersebut. Seperti kalau sekiranya dah tak nak lagi dengan ibu saya ni, ibu dia ni, maka buat yang terbaik, lepaskanlah. Kalau you tak nak lah dah tak nak lagi, you dah bawa skandal berzina dan sebagainya, na'udzubillah. Jadi buat yang perkara yang terbaik, supaya perkara ini tidak berlaku jadi sarang maksiat dalam rumah tu. Tapi dia tidak ada kuasa nak buat apa, dia bapa kita. So jadi jalan yang terbaik. Bukan saya nak menggalakkan penceraian, tapi kita tak nak dia. Bagusnya you nak kahwin lagi satu, undang-undang ketuk kemampuan. Kalau anda mampu, bolehlah anda kahwin. Tapi kalau anda tak mampu, macam nak kahwin? Maka berlakulah perzinaan dan sebagainya. Jadi bagusnya anda lepaskan ibu saya, anda pergilah menikahlah dengan orang tu, untuk jauhkan daripada perzinaan dan sebagainya. Itu satu. Mungkin yang keduanya ialah kita pun tidak boleh diamkan diri kemaksiatan berlaku dalam rumah. Sebagai anak lagi. Jadi tanggungjawab itu menghalang perkara-perkara itu berlaku. I see. Jadi apa yang dia lakukan ialah menggunakan kekuasaan dia untuk menghalang perkara-perkara itu berlaku, dengan melarang bapanya ataupun pembantu balik ke rumah dan sebagainya, supaya tidak berlaku dalam rumah tu. Kita nak rumah kita al-baiti jannati. Rumahku syurgaku. Tetapi kalau ini dah berlaku jadi sarang maksiat, maka kita harus jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Dan anda pun bukan orang yang kecil, anda dah dewasa, dah besar untuk berkuasa untuk menghalang dia. Jadi berbincanglah dengan bapanya jalan yang terbaik. Apa yang boleh lakukan? Berbincangan. Jadi kita bermusyawarah, kata Rasulullah SAW. Musyawarah jalan keluar yang terbaik macam mana. Jadi the terms and condition dia. If you want to do this, apa yang awak kena perlu buat. You see, isteri awak macam gini. Jadi apa yang perlu buat? Isteri tak tahu apa-apa. Betul. Alhamdulillah, anak dia yang seorang bijak dapat tidak beritahu sama ibunya apa yang berlaku. Ibu tu dah stroke, tak boleh bangun. Jadi dia pun, kalau kita tambahkan beritahu masalah ni, makin sakit dia. Boleh bawa kematian, wallahualam, kita tak tahu. Jadi bagusnya biar anak seorang lelaki tu selesaikan masalah ni dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai pertumpahan darah, berlaku bergaduh dan sebagainya. So cakap dengan dia baik-baik apa yang awak nak, bapa nak sebenarnya. Ustaz, kita boleh fightkan kes ni untuk macam antaranya kalau kita adakan orang ketiga macam seorang ustaz, seorang Naib Kadi contohnya, untuk fightkan kes ni untuk ibunya. Macam maksudnya mintakan, wakilkan untuk fasah. Macam mana boleh Ustaz? Dia tidak boleh begitu. Oh, tak boleh gitu. Dia harus melaporkan kepada syariah court. Jadi wakil daripada anaknya tu melaporkan perkara ni berlaku dalam rumahnya. You can do macam report lah. Report, ini berlaku, so nanti syariah court akan hantar to investigate perkara-perkara di sini. Tapi sekarang ibunya tengah sakit. Ibu tengah sakit.
Kalau ibu tak tahu cerita pun, anaknya tak beritahu pun apa-apa. Jadi di sini lihat kepada kebijaksanaan anak tu, bagaimana nak beritahu ibunya. What's the best way nak beritahu. Dari the best way itu laporkan kepada syariah court. Ini dah berlaku gini-gini, the best way is what? I see. Untuk fasahkan ke, untuk batalkan ke, untuk ceraikan ke, ini. So ini yang harus kita laporkan kepada syariah court lah. Baik. Harap sedikit sebanyak dapat, orang kata masalah tu dia tak boleh selesai satu hari, Ustaz. Ya, betul. Tapi sekurang-kurangnya dengan nasihat awal tadi dapat membuka langkah saudara ni untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan dan juga untuk menyelamatkan keluarga yang ada. Baik. Di sini pula adalah, saya tanya satu lagi soalan, Ustaz, sebelum kita terpirai pada hari ini. Soalan ni sebenarnya ditanya pada tahun lepas, sebelum kita buat podcast. Lama ni tadi balik. Tapi tiba-tiba komen bahaya ya suara tu. Maafkan saya. Salah hari. Salah hari. Ini diapungkan kembali oleh pendengar kita yang mengatakan, boleh tak tanya, sebab sejauh ini sudah pun 1,000 komen, tapi yang komen-komen tu daripada pendengar. Tapi ini dia nak tanya pula pandangan Ustaz berkenaan dengan hal ni. Ini adalah berkenaan dengan duit hantaran, Ustaz. Dalam Islam mana ada hantaran? Sabar. Sorry. Salam admin. Hantaran tu dah agak lah. Bukan belum lah. Betul, maaf. Saya gurau saja. Okay. Salam admin. Ini daripada kiriman seorang makcik, Ustaz. Makcik tengok di kalangan mereka yang nak kahwinkan anak, duit hantaran diorang ambil tau. Tak kisahlah $4,000 ke $14,000 ke, kebiasaannya ramai yang ambil. Bermaksud ibu dan ayah dia bila terima duit hantaran daripada anak dia tu, dia ambil dan dia simpan. Makcik nak cakap, actually kita tak boleh ambil tau duit hantaran tu. Sebab bila dah dihadiahkan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan, duit hantaran tu untuk kegunaan pengantin, bukan untuk kita. Masa tu anak cik kahwin, kawan makcik tanya, wah, untunglah kau dapat duit hantaran anak $18,000. Banyaknya. Engkau nak buat apa dengan duit tu? Makcik jawab, kasih balik lah, mana boleh simpan, ini kan duit diorang. Kawan cik terkejut. Kawan cik cakap, sepatutnya kau ambil. Walaupun tak semua, at least ambil sikit lah. Kan duit penat engkau tu membesarkan anak. Susah tau nak besarkan anak. Pengorbanan ibu ni kalau nak letak harga, memang lebih dari $18,000. Kalau aku simpan, cover balik duit kita, tanggung anak selama ni. Makcik nak tanya, kebiasaan pendengar ni yang nak kahwinkan anak, duit hantaran ni kasih balik dekat anak ataupun mereka simpan? Itu persoalan untuk Ustaz lah. Kebiasaan orang kahwin ni, bila anak perempuan terima duit hantaran, adakah sebenarnya dihadiahkan untuk ibu bapa atau kena kasih balik dekat anak untuk mereka simpan? Macam mana Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik soalan ni. Terima kasih makcik. Ya. Baik, alhamdulillah. Soalan yang baik pasal hantaran. Hantaran ni satu perkara yang tak diwajibkan. Itu satu perkara. Kerana kadang kita qadi ni lihat set tu tak ada hantaran, kosong, tak diwajibkan. Lainlah mas kahwin tu. Mas kahwin tu diwajibkan, letak mas kahwinnya apa saja. Taib. Hantaran ini ada dua pendapat kat sini. Okay, dua pendapat daripada situ. Kita lihat hantaran ini ada satu sebutan daripada orang-orang. Ni sepatutnya siapa yang terima. Ini bukan perkara baru, dah lama. Jadi di sini apa yang kita boleh lakukan ialah lihat pada keadaan dan kondisi perjanjian antara ibu dengan anak. Ibu bapa dengan anak-anak dia ni, dengan anak dia. Okey. Kalau wang hantaran dah letakkan,
dah berbincang. Sebelum nikah tu dah berbincang, merisik berapa hantaran. Okey, taruhlah 18,000 ke, mata orang lain boleh tawar-menawar ke, lain tawar-menawar. Tak mampulah 15 saja dia baru kerja kan. 10 ke, kadang sampai 5 ke. It's up to them lah to decide. So namanya musyawarah perbincangan. Dapat persetujuan daripada dua pihak. Bila dua pihak dah bersetuju, itulah hantarannya. Okey. Jadi hantaran ini ada orang kata ini untuk anak, untuk anak kita antara suami bagi dengan isterinya, hantaran dia. Ada pula ibu bapa ini untuk aku, aku dah besarkan dia ni, wang belajar dekat universiti habis 10,000. Dah bagus aku minta dia semua 10,000 je. Ada yang macam gitu. Dia melihat pada keadaan situasi. Okey, sekiranya kedua anak ini dengan ibu bapanya, kedua bapa ni dengan anaknya ni berbincang, okey, sekarang duit ni nak bagi dengan siapa? 18,000. Keputusan mesti nak kena buat dalam keluarga. Jadi dia berbincang, okey, mak memandangkan saya ni baru kerja. Jadi mak mungkin boleh bayarkan dululah duit kerja kahwin ni dulu dan sebagainya. Nanti wang hantaran tu mak ambil lah, kita bayar balik. I see. Dan ada persoalan juga, wang salam keruk ni macam mana? Asal kau excited bro, macam kau go through Aku tak go through. Okay, wang salam keruk ni macam mana daripada tu? Siapa nak ambil? Itu mungkin mak ambil lah, saya hadiahkan mak ambil sekali lah. Banyak. Contoh. Ada juga anak yang mampu kerja dah lama, gaji besar. Dia kata tak perlulah, mak ambil je lah wang hantaran ni, mak gunakan. Kalau anak tu tak ada duit, mungkin hantaran tu bagikan anak tu beli, contohnya barang perabot dalam rumah. Katil pengantin lah kira. Katil pengantin, tilam dan sebagainya, almari, one set. Alhamdulillah. Tapi lihat pada keadaan situasi tu. Siapa yang lebih memerlukan. Contohnya perjanjian dah buat, mak bayarkan dulu, nanti saya bayar balik. Wang hantaran tu dapat, kita bayarkan mak dia. Jadi yang isteri yang baru kahwin ni harus beritahu dengan suaminya, wang hantaran you tu ada bagi dengan mak untuk bayar duit ini. Should be understanding lah. Kalau tidak tak ada majlis. Alamak, apa macam kita nak beli katil? Kalau cakap macam itu macam suami. Jadi mungkin daripada situ wang salam keruk kasih dengan anak dia pula. Jadi ni wang ni kau ambil untuk beli barang-barang keperluan kau lah. I see. Baik. Tapi selalunya orang nak kahwin ni, almari semua dah siap. Katil semua dah ada. Contohnya katil baru, almari baru. Kalau dia tinggal situlah. Kalau tak pun dia tinggal, orang simpan untuk bila ada rumah sendiri, orang beli sendiri. I see. Itu perbincangan antara dua pihak. Tak kisahlah, maksudnya tak kisahlah kalau anak dapat ke, mak dapat ke, tak kisah. Tengok discussion lah. Based on musyawarah keperluan masing-masing. Kita tak boleh tentukan ini mesti pada anak, balik pada anak. Ini mesti balik pada ibu. Tidak. Lihat pada keadaan, situasi dan macam mana untuk mengatasinya. Membikai sedikit pengalaman daripada perkongsian kita. Ada 4 individu ni. Baik. Kongsi sedikit waktu kau kahwin dulu, Razi. Baik. Duit hantaran kau bagi, isteri ambil sepenuhnya ataupun ibu betul ambil sepenuhnya, ataupun dikembalikan untuk beli barang perabot untuk kau? Okay, untuk my wife, hantaran memang mak dia kasih isteri aku lah. Untuk simpan lah, hadiah. Untuk simpan. Kau tak sentuh lah duit tu? Aku tak sentuh. Berapa my love hantarannya? 8888 bro. Kadang-kadang Cina lah, kadang-kadang. Ini halal ke haram ikut ni? Kira my love dapat 888 8888 lah. 8,000 lebih bro. Habis salam. Salam kau semua mak pak dia ambil lah. Itu untuk my wife punya side lah. Jadi they make a deal bro. It's a nice deal. I see. Mak mertua aku dah cakap aku, kita apa, hantaran ni mama kasih korang, tak apa, nanti majlis mak pak bukan sebagai anak perempuan kan, kita tetap sebagai bapa, kita tetap bertanggungjawab bro. Majlis tu kita kena bayarkan ustaz. Anak perempuan tau. Jadi mak pak dia bayarkan dia majlis, duit salam keruk semua mak pak dia ambil lah. I see. Jadi hantaran mak pak dia tak nak, dia cakap tak apa, ni untuk hadiah untuk korang. Aku punya side bro, majlis semua salam keruk, mak pak aku ambil lah. I see. Bukan nak cakap aku kaya, aku pun tak ada duit, tapi
because mak bapak aku yang bertunggang langgang kat sana bro. Aku dah nikah dan aku kat sana. Aku tak, I don't even help. Even that time family aku cakap that Friday night bro, malam nikah tu dekat majlis aku dah macam satu majlis bro, dekat ke tempat. Dah macam satu majlis dah kecoh. Jadi kira keuntungan dia alhamdulillah lah. It's a good business lah. Okay. Din macam mana Din? Hantaran untuk isteri 7,000. Jadi 7,000 tu diberikan kepada mak bapak pesadu aku. Mak kau pesadu ke? Tak, bapak aku yang sadu. Bapak saya yang sadu. Jadi diberikan kepadanya. Mula-mula kira aku confident sebab aku habis pakai duit aku sendiri 15,000. Simpan. Waktu tu aku kerja dekat company besar. Gaji tak besar bro, sikit je. Nampak je macam besar, tapi kecil je. Aku punya ni kan. Besar juga apa? Tak, baru masuk. Kecil je. Kecil. Jadi aku kumpul-kumpul kerja lebih, cari 2-3 kerja untuk dapatkan 15,000 tu lah. Jadi mula-mula kasih mak untuk bantu sebab keluarga aku tak begitu mewah lah. Bantuan sikit. Jadi aku cakap, okay, tak apa, ni semua hantaran kasih isteri. Ada pembahagian lah. Ada pembahagian lah. Maksudnya dah ada discussion macam Ustaz cakap tadi kan. Kasih bapak mertua. Untuk aku punya side, duit salam-salam semua ambil. Mula begitu. Tapi lama-kelamaan bila aku tersadar, aku tak ada duit langsung. Aku tak ada. Bini aku sikit, bang, macam dah panggil lah, sayang, I pun dah tak ada duit tau. Kali malam tu juga, lepas bernikah, aku belum lagi berfaraid pada malam tu. Aku terus jumpa mak bapak aku. Kira nak salam-salam lah. Sebab aku dah duduk rumah bapak sadu. Terima kasih lah. Aku tarik bapak aku one corner. Sambil-sambil menghisap rokok. Bermusyawarah dengan bapak. Dah tak ada duit. Dia cakap, kau dah habis betul? Yalah, 15,000 habis. Dia cakap, okay lah, bapak masuk, kira-kira duit salam-salam keruk. Berapa untung tak nak tahu. Bapak keluarkan $2,000. Itu yang kira permulaan step aku untuk bersama isteri lah. Aku mula kehidupan aku bersama isteri yang halal, $2,000. Masya Allah. Itulah mula ingat nak kasih. Jadi aku ambil balik lah, sebab duit habis. Itulah cerita. Bagaimana Zai Ismail? Asalnya mak mertua aku minta, mak mertua yang set price lah Ustaz. Berapa? Don't judge lah. Kita NGU. Dia letak 15,000 hantaran. Subhanallah. Lepas tu bila hantar rombongan tu, aku bilang bapak aku, Pak, kalau 15,000 tak payah kahwin lah Pak. Serius? Kau serius? Aku serius tau. Bapak kau gitu bro. Bapak aku akan jawab tau, macam apalah 15,000 kalau anak tu tak boleh mengimamkan anak awak. Dia dah prepare to script lah. Bapak kena prepare. Habis dia cakap, berapa kau nak kasih? Maksimum 8,000 lah Pak. Jadi agak macam diorang ada pergeseran sedikit. Mana boleh 8,000? Mana boleh 8,000? Serius? Kan 15,000 kan, nanti kalau duit hantaran dah bagi, nanti dapat balik. Jadi pemikiran mereka sedemikian. Kalau 15,000 kau bagi hantaran ke anak dia, dia akan dapat balik in terms of remuneration lah. Akan beli katil ke apa. Tapi aku kasih deal balik lah, macam okay, 8,000 bagi, 8,000 kasih, saya tak minta balik pun 1 sen. Saya tak minta balik, ni hadiah. So 8,000 tu pergi dekat mak bapak mentua aku. I see. So that's it lah. That's that lah. Untuk aku lah. Salam keruk, mak bapak aku ambil bro. Aku tak ambil 1 sen. Aku tak ambil 1 sen lah. Ustaz ada bagaimana zaman Ustaz dulu? Macam mana Ustaz? Boleh ini perbezaan ke, tak tahu, generational ke. Ustaz Vietnam kena dulu Vietnam lah kira. Dulu pun tak dulu pun, belum tua lagi. Ustaz kena alert. Ustaz nikah tahun berapa Ustaz? Kalau Ustaz boleh ingat lah. 99 doh. Itulah tahun saya baru kenal isteri saya Ustaz. Masih zaman poli lagi. 1999 Waktu tu macam mana hantaran Ustaz? Tarikh hari bulan Ustaz ingat? Ingat Saya 3 kenal Julai isteri. insyaAllah. 3 Julai 3 Julai. 3 Julai Baik. Teruskan. baru lalu anniversary. Alhamdulillah. Tahniah Ustaz. Dah berapa tahun Ustaz? 20 tahun. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur nikmat Allah SWT. Tapi waktu saya hantaran untuk isteri saya lah $6,000. Okay. $6,000 tu beri pada keluarga pihak perempuan. Tapi mereka kasih balik lah. Pasal saya baru habis belajar, terus menikah. Tapi isteri saya masih belajar lagi di Azhar. Masih
masih student lagi kat Azhar. Jadi 99 tu dia kata ni untuk pembelanjaan keluarga, keperluan apa yang nak. Contohnya misalnya beli peralatan katil, almari sendirilah. Okey. Dan kemudian untuk belajar ke Azhar. Pasal saya katakan dia, lepas kita menikah, kita akan pergi Azhar. Sama-sama Sama-sama. Tahun berapa Ustaz pergi? 99. Oh, saya belum masuk. Mestilah. Tak tengah kira-kira. Saya masuk tahun 2000. Tahun 2000 Next year masuk. Jadi tahun 99 tu saya ke sana. InsyaAllah setahun saya duduk kat Azhar, kat Mesir. Duduk Mesir setahun. Dah daftar tapi tak dapat lanjutkan kerana bapak saya kata tak mampu nak menampung. Jadi I go back. Jadi orang rumah isteri tinggal sana lah. habiskan tahun berapa ya graduate? Dia tahun 2001 insyaAllah. Wow. Jadi dia daripada Kuza dah masuk tahun 3. Tahun 3 masuk tahun 4 tu kita berumah tangga. Jadi saya pulang, saya belajar sambil kerja part time lah, belajar dan sebagainya. Nice. Jadi itulah daripada segi perbincangan antara dua pihak. Kita jalan solusi yang terbaik untuk pernikahan saya. Jadi maksudnya Ustazah kira waktu tu your wife dekat Azhar, Ustaz dekat Singapura. Wah, macam tu dah kahwin tapi diorang Long berjauhan. distance. Long distance lah. Lama. Jadi berbeza jauh lah kan. Jadi apa nak buat kan? Yalah, sabar je lah Ustaz. Sabar je lah. Penantian tu dalam 2 tahun sebelum dia balik tak, dia setahun je sekali lah. balik. Oh, setahun sekali. Okey, dapat lah. Tak mengubat rindu. Tak mengubat rindu. Jadi isteri Ustazah apa Ustaz? Boleh saya tahu nama isteri Ustaz? Ustazah Nurul Huda. Muda ya. Oh, dia mengajar di mana sekarang ni? Sekarang dia tak mengajar je, housewife. Oh, lama tai-tai ya. Bro, tapi kita kan mengajar anak-anak bro. Ya, mendidik anak-anak. Kita bawa becau bro. Apa? Dekat anak-anak ustaz, kalau macam nak cabut belajar agama, tapi balik rumah pun kena belajar agama juga. Mak dia tak boleh lari. Oh, best Okay. Saya suka dengan jawapan Ustaz dan juga pengalaman yang dikongsi sama teman-teman. Menunjukkan there's no answer set in stone. Yang maksudnya duit hantaran ni tak semestinya kasih kepada ibu, tak semestinya kasih kepada anak. Dia bergantung pada keperluan dan juga dengan musyawarah antara keluarga. Itu yang sebaik-baiknya Ustaz. Betul Ustaz. Baik saudara, Dah pakai musyawarah nampak? mestilah. Mesti Apa tadi? Khitabi apa? Khitabah. Ya. Khitabi macam Jepunnya. Baik. Kita berehat seketika. Terima kasih atas segala persoalan anda semua yang mendengar. Alhamdulillah. Sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan Nur Insan dan perkara-perkara yang boleh anda laksanakan bersama dengan Nur Insan. Serius lepas ini dalam OK Let's Go. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh oleh Nur Insan. Terlanggar. Kena pada mic disiplin. Podcast disiplin bro Podcast disiplin. Maafkan saya. Apa tadi aku cakap Okey, dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan. Alhamdulillah, ibadah korban untuk tahun ini, ayo sama-sama kita mengamalkannya untuk membantu yang lain, orang-orang Islam di luar negara. Kita juga boleh membantu untuk orang-orang kita juga yang memerlukan di Singapura. Dan selain daripada Eid Korban juga ada juga satu lagi inisiatif bagi anda yang mungkin kurang berkemampuan tapi masih lagi ingin beribadah, membantu untuk pembangunan Nur Insan. Anda juga boleh berwakaf, saudara-saudari. Jadi cara berwakaf, Ustaz boleh terangkan sikit sebanyak tentang Nur Insan, pembelajaran Nur Insan di sana. Baik, Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, Nur Insan ni adalah satu madrasah percuma yang tidak perlu pelajar-pelajar yang fakir miskin, anak yatim tidak perlu membayar yuran Nur Insan sepanjang mana mereka belajar di sana. Alhamdulillah. Jadi kita siapkan package wakaf untuk madrasah Nur Insan. Sepertinya $100, $300, $500 dan $1,000. Yang di mana wakaf ini akan disalurkan kesemuanya kepada madrasah Nur Insan untuk menampung pembelajaran anak-anak ini dan juga keperluan-keperluan mereka seperti alat tulis dan juga keperluan kelas, madrasah, meja, kerusi, pembayaran sewa, bil elektrik dan sebagainya. InsyaAllah.
Dan mereka yang berwakaf ini tidak tangan kosong balik. Ada cenderahati yang kami sediakan. Seperti $100 kami akan sedekah, bukan sedekah, kami akan hadiahkan, iaitu sejadah kapet. Untuk mereka buat solat berwarna-warni, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang keduanya, mereka wakaf $300, mereka akan dapat Al-Quran berjilid. Multazam, yang di mana isinya itu ada penterjemahan, ada tafsir, ada hadis, ada asbabun nuzul dan sebagainya, dan tajwid sekali. Kemudian yang ketiganya, mereka wakaf $500, mereka akan kami berikan cenderahati touch lamp Al-Quran yang berjuzuk. Jadi dia ada remote dia, ada lampu dia untuk mereka mendengar. Kemudian boleh pilihlah surah apa yang mereka nak, imam apa yang membacanya dan sebagainya, qari apa yang membaca. Dan $1,000 pula mereka akan dapat cenderahatinya itu phone tablet Islamic apps. Yang dimaksud tablet itu 7 inch yang ada gunakan untuk handphone. 2 SIM card boleh masukkan, dan juga kami isikan Islamic apps seperti Al-Quran, bacaan Quran, kemudian ada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, khusus haji, umrah dan sebagainya. Jadi dia boleh manfaatkan dalam perjalanan dalam bas ke MRT, boleh dia membaca. Dan kami sediakan package ini bagi siapa yang nak berwakafkan untuk Madrasah Nur Insan. Dan hal ini boleh dilaksanakan, dia tak ada cut off date, Ustaz? Tidak ada. Anytime, setiap tahun kita boleh, bulan boleh manfaatkannya, insyaAllah. Satu perkara yang pastinya membuat pendengar tertarik dan antara menjadi bahan atau lebih tepat lagi perbincangan antara masyarakat, bagaimana Nur Insan ni boleh melaksanakan madrasah secara percuma. I think that is a fantastic effort. Ramai memberikan kami feedback yang mereka pertama kali mendengar konsep seperti ini dilaksanakan, madrasah percuma di Singapura. Dan hal ini sebenarnya pelajar yang datang tidak kisah latar belakang mereka, Ustaz. Betul. Siapa yang nak masuk boleh masuk. Boleh masuk. Alhamdulillah. Jadi maksudnya tak perlu nak, selalunya kita nak kena check kriteria keluarga punya finance kan. Jadi sekarang ni tak perlu nak disemak dan sebagainya kan, Zat? Dan di mana pelajar-pelajar yang macam FAS sekolah sekular, mereka ada perlukan bantuan dan sebagainya, mereka akan beritahu pada kami, Ustaz, bukan saja yuran yang percuma, kami juga sediakan bantuan makanan bagi mereka yang susah, betul-betul susah. Wang fidyah dan sebagainya kita akan berikan pada mereka juga. I see. Juga saya pun pernah mendapat feedback, Ustaz, tentang seorang ibu tunggal. Kerana kalau macam feedback semua yang banyak daripada ibu tunggal datang kepada saya. Saya pun tak tahu kenapa ni, Ustaz ni. Tapi ada seorang ibu tunggal ni mempunyai 3 anak lah. Dia katakan beliau hantar anak-anaknya untuk belajar agama. Tak perlu kata di mana, tapi dia cakap yurannya memang tinggi. Contoh kalau satu kepala $60. Jadi kalau 3 dah 180. Jadi saya pun beritahu kepada beliau. Saya cakap boleh hantar kepada Nur Insan. Ada di Yishun ataupun di Juchat. Sekarang di Yishun sedang buat ada, akan berpindah ke lantai 4 insyaAllah. Jadi beliau katakan, tapi macam mana kalau nak travel, duit transport dia macam mana. Dan saya katakan tak perlu fikir pasal travel, kerana bukan cakap Nur Insan boleh bayarkan transport dia lah, tapi segala pejua yang masalah dia sedang hadapi dia boleh bincang lah dengan Nur Insan cara macam mana. Dan bagi anda yang sedang mendengar yang berkemampuan, khususnya yang mungkin pada tahun ini berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban bersama dengan Nur Insan, ataupun mungkin anda tak ada hajat untuk lakukan ibadah kurban sekalipun, anda boleh menghajatkan untuk melakukan wakaf bersama dengan Nur Insan. Ini cara yang pada saya paling senang untuk berikan kembali kepada masyarakat. Betul. That's the ecosystem. Kita memberikan kembali, dan anak-anak ni bila belajar, mereka mendoakan keberkatan, mereka menderma. Anda dapat limpahan pahalanya. Bila mereka membesar menjadi generasi individu yang cemerlang untuk masyarakat, mereka
memberikan kembali kepada masyarakat, anda dapat serpihan pahala dia. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi teruskan memberi dan menggunakan WhatsApp yang sama, Ustaz pun boleh. Apa WhatsApp dia? Sekali lagi kita kongsi bersama. Jadi yang sedang mendengar kini, dengar sekali lagi, tidak perlu catatkan, hafal sahaja. Taliannya adalah 87684688. Yes. 87684688. Yes. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut lagi tentang Nur Insan, anda boleh hubungi, boleh lungsuri laman mereka di www.nurinsan.sg. Anda ingin wakaf ke, ataupun nak tahu pasal kambing lembu korban betul ke tidak, korban ke betul ke tidak, ya, anda boleh hubungi talian mereka, ataupun macam-macam cara lah. Informasi yang anda boleh dapatkan daripada Nur Insan. Jadi mesej saja, salam, saya bla bla bla. Saya nak tanya pasal ibadah korban, masih open lagi. Dekat negara mana saya boleh lakukan? Saya ada satu keluarga ni, semua nak sebahagian. Bagaimana? Saya interested Ustaz untuk wakaf. Macam mana caranya? Semua anda boleh WhatsApp menerusi talian telah pun diberikan. Apa dia? Ataupun salam, apa ni Ustaz, saya rasa besok saya nak meninggal. Mungkin dia dapat rasa ajal, dapat rasa keinsafan ke. Tapi saya tak nak terputus pahala saya Ustaz. Lepas kita meninggal, 3 yang masih berjalan lagi Ustaz. Saya nak sedekah monthly Ustaz. Ya, boleh juga. Boleh, juga, Alhamdulillah. Jadi anda boleh lungsurilah nurinsan.sg. Lepas tu ada donate now kan. Betul. Anda boleh klik kat situ dan adalah informasi yang tertera untuk anda teruskan beramal untuk bersedekah. Yang tadi 3 tu kau ingat tak 3 dia? Kira kata aku ingat. Okey, apa dia? Aku lupa ke? Okey, apa dia? Apa dia? 3 perkara Yang bila seorang tidak terputus lah. Ya. Sedekah. Okey. One. Doa daripada anak-anak yang anak-anak soleh yang solehah. Okey. Okey. Dan juga amalan yang telah pun kita ajar. Macam mana Ustaz? Boleh lah. Dia ada kat situ juga. Dia ada Ilmu yang bermanfaat. Is it betul Ustaz? Ilmu yang bermanfaat. Ia bermaksud next round game aku dah tak main. Sebab aku dah betul. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, kita akan teruskan dengan satu lagi permainan, iaitu permainan. Aku permainan je. Tanya pasal ni Ustaz. Haji. Haji Soalan-soalan haji. Boleh Ustaz kita dah main dulu je. Kau macam dah Google, habis kau dah Tak ada. Aku tutup. Aku tutup. Kita semua gentle lah. Problem sum pasal haji Ustaz. Kita bertiga belum lagi pergi haji. Belum lah. Belum lagi. Apa-apa masalah-masalah tentang ada ibadah-ibadah haji ke, sah ke tak sah lah. Nama Ustaz? Ustaz Dr. Yusof Saad Ya. Ustaz dah ke haji Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Apa hukum? Kau tanya Ustaz lagi. Nama cik siapa cik? Haji Ismail. Tapi bukan bapak kau lah bro. Aku pun tak terfikir. Ya. Dia macam kena letak haji kena letak dia punya title nak kena macam mana tu khususon saja. Khususon lah. Ni, mungkin minggu depan lah macam mana. Saya boleh tanya sikit pasal soalan tu. Tak ada yang cakap bila meletakkan title tu dia mengingatkan kita bila kita nak lakukan perkara-perkara yang mungkar. Jadi dengan terletaknya title tu sekadar peringatan, kau nak lakukan benda-benda yang salah di sisi agama. Jadi ada Haji Arif contohnya. Jadi terfikir nama aku ni Haji Arif. Aku dah pergi ke tanah suci, takkan aku nak buat benda ni. Ini sebagai peringatan. Itu kalau dia ambil point, bro. Tapi kalau dia nak ambil sebagai peringatan, kalau dia nak ambil sebagai riak, dah lain. Ini masing-masing lah Ustaz. Ya betul. Ini masing-masing. Innama a'malum binniat. Innama a'malu binniat. Tetap kau kena main game juga bro. Ustaz ada soalan. 3 soalan Ustaz. Baik, kita mulakan dengan paling kanan. Kau mesti menyesal duk kanan. Taklah, aku sudah Kira kau cover dulu bro. Kalau kau dah tahu answer, kau tahu apa? Knowledge is power bro. Silakan. Kalau mak kau dengar ni, kau percaya je Razi. Tanya dia doa kat makam Nabi Ibrahim Ustaz. tu kilo. Okey, insyaAllah InsyaAllah Ustaz. Bismillah. Ini yang sering kita dengar tentang bab haji 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 yang ke Mekah Al-Mukarramah, bukan Haji Lane.
Punchline Ustaz. Luar biasa. Peranjat Silakan. kami. Jadi untuk melakukan ibadah haji, Ya. berapa pakej haji? Soalan juga ni. Soalan juga. Tak, saya tak main-main je. Saya baru nak jawab. Ustaz. Berapa package haji? Baik. Kewajipan haji, apakah syarat-syaratnya? Kasih takut ambil kan. Knowledge is Susah power kan. Ni too powerful. Syarat-syarat. Kewajipan haji soalan ni sebenarnya bila saya dekat Azhar tu terus saya kena hantar pergi pondok. Tak sempat nak belajar. Pondok pun belajar apa? Tapi lain bab. Pondok bukan tahu apa aku belajar. Ini haji tau. Apakah kewajipan haji Ustaz Syarat-syarat tau. Syarat-syarat untuk pergi ke haji ke apa Ustaz? Syarat-syarat sah haji Sah haji, betul. Kewajipan haji. Okey. Oh, kewajipan haji. Kewajipan haji. Tawaf. Apa? Aku tak berapa faham soalan Ustaz kasih ni. Itu rukun. Rukun. Maafkan saya. Kewajipan. Syarat untuk orang melakukan ibadah haji. Okey. Apa syarat-syarat dia? Apa syarat dia? Apa dia mesti ada? Apa mesti ada Sebelum dia nak start buat haji tu. Dia aku cuba Dia macam lebih general lah soalan ni. Jangan berzina. Kau jangan berzina kau. Nak kena tak boleh gila Ustaz. Okey, ada juga. Nak kena waras lah. Ya, waras Waras. Betul Ustaz? That makes sense ya. Okey. Will help out lah. Kita tolong. Kemampuan ada kemampuan. Nak kena ada kemampuan tu memang betul. Itu rukun kan. Tak tahulah. Jika ada kemampuan baru Kau whack je kalau salah. Islam. Physical. Nak kena Islam lah. Nak kena Islam. Physical kau mesti bagus. Tak juga bro. Pasal kalau orang tengah sa'i, habis yang wheelchair bound, Tahu tapi physical ni kira macam the tak ada- capacity to do it tau. kira tidak uzur lah Ustaz. Balir. Akil balir. Nak kena balik. Banyak. Itulah banyak ni kalau general ni. Sekarang ada berapa Ustaz sebenarnya? Dia ada berapa? Dia ada 6. Oh, ada 6. Okay. Kita whack semua 6. Okay. Kita try. First one. Mikat. Aku tak tahu. Okay, nak kena balik, nak kena Islam, nak kena waras. Nak kena waktu haji. Kalau menunaikan haji nak kena waktu haji lah. Betul lah. Dia ni betul lah. Okay. Aku rimbat Make Lagi sense. 2 Nak kena dalam kota haji. Tak ada lah. Kau tak boleh luar bro. Kena dalam hadas. Tak. Tadi yang waras tu dah Waras dah. Dah masuk Valid passport. nak kena okay. Nak kena dekat ni Mekah. Dia tak boleh haji kat tempat lain. Oh ya. Betul, okay. Kalau kau pergi That's like Yalah. That's like Kalau dia pergi Ada negara yang aku boleh pok satu. Okay, baik. Okay, itu je. Nak kena dekat Mekah. Dan lagi satu Islam dah Dah. Islam dah. Nak Okay, kena Islam dah. Syarat dia. Niat haji lah. Apa je. Berapa banyak kau dah? Dah banyak Lagi apa? satu. Last. Last Kau dah kira Dah. Waras. Tak nak kena Aku rasa sihat. dah penuh lah. Dah banyak tu. Okay. Waras, sihat, balik, nak kena Islam, Berkemampuan. berkemampuan dengan Haji lah. waktu haji. Waktu haji. Waktu haji. Itu saja Ustaz. Okey. InsyaAllah Macam mudah-mudahan. mana Ustaz? Macam mana ni? Taib, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebahagiannya okey. Okay. Sebahagiannya tak kena lah. Nobody's jelaskan, perfect Ustaz ya. Apa? Penjelasan ni. Apa ni Ustaz? Saya jelaskan. Silakan. Pertama, syarat-syarat kewajipan haji pertama haruslah beragama Islam. Dia tahu Dia tahu, dia action je. Sotong Ini saya betul-betul. Okay, silakan Ustaz. Okay. Yang kedua, mestilah berakal sihat. Betul. Wow. Okay. Alhamdulillah. Ketiga, haruslah dah balik. Okey. Bagus. Ya. Okay. Yang keempat, balik. Kemudian yang keempat, orang yang merdeka. Dia merdeka bersahaya. Okay. Yang kelima, dia harus mampu
Okay. Kemampuan Zah. Okay. Of course, money. Alhamdulillah. Yang keenam, ini bersama mahram. Oh, kena bersama mahram Iyalah. Oh, that's why makcik aku pergi, dia bawa adik pakcik aku pergi. Betul. Oh, waktu tu salah Tak termasuk lah Tak termasuk. Confidence. Okay lah. Okay dah, sekarang impressive. Ya. Sekarang impressive. Alhamdulillah. Kita pas lah. Kita pas lah kira. Ya. Silakan Dinur Rahim ya. Dinur Rahim. Soalan makrifat Ustaz. Tauhid. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, apakah syarat-syarat orang yang boleh menghajikan orang lain? Ni next level ni. Itulah. Namanya badal haji. Badal haji. Ada berapa syarat Zat? 2 je. 2. Alamak, lagi susah kalau 2. Aku rasa satu aku tahu. Apa dia? Kemampuan. Okey. Tak tahu Syarat dia dah pernah pergi haji Tidak juga. Ya kan Ustaz dah, ya kan? Badal haji Betul. Yang pertama, orang yang dibadalkan. Serius? Yelah, ada mesti ada orang. Aku tak tahu. Okey. Kira mesti ada orang untuk kau menghajikan lah kira. Nombor 2, Islam lah. Betul lah Ustaz? Tak juga. 2 je tahu. 2 yang susah nak rimbat ni. Alamak. Nak kena bab haji tak ada is it dalam nak kena Quran. pertalian keluarga. Tak masuk Zat. Tak masuk. Okey, apa Zat? Tak tahu. Okey, saya lost sahabat ni. badal tak boleh Zat. Badal haji tak ni masuk. dah. Ni dah Sanawi 5 Ustaz. Badal haji 2 je. Untuk menghajikan orang, apakah syarat-syarat dia? Kira orang yang buat badal tu kan. Okey. Kan? Apa syarat bagi orang yang buatkan badal? Yang pertama, orang tu sihat. Okay. Dia kalau sakit dia tak boleh badalkan orang. Dia kena bedal. Tak kelakar. Yang kedua, dia berakal. Apa je. Tapi 2 lah, sihat dan berakal lah. Macam mana Ustaz? Tapi takkan orang yang bukan Islam boleh badal kan? Tak boleh ke? Jadi dia kena ada nak kena Islam lah. Kena Islam lah. Jadi tengoklah mana yang kena Ustaz. Itu je lah jawapan yang boleh kami mampu untuk menjawab. Jadi bermakna nak kena waras, sihat. Dengan waras sihat dengan Islam lah. 2 lah. Tapi kemampuan pun kena ada. Kalau kau tak ada duit macam mana nak badal? Okey, macam mana? Silakan Ustaz. Kita keliru Ustaz, keliru. Okey, keliru kurang fahaman di sini. InsyaAllah kita boleh belajar sama-sama. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Kita pun nak tahu juga. Tak ada salah, tak ada betul. Namanya ilmu, kita berkongsi insyaAllah. Syarat-syarat orang yang boleh menghajikan orang lain. Pertama, terpenuhi syarat-syarat kewajipan haji pada orang tersebut. Seperti disebutkan tadi di atas, orang tu pun mesti ada. All of the above lah kira. Yang beragama Islam. Takkan Atan yang bawa pergi haji haji tak boleh. Mesti agama Islam, balik, berakal. Kira full ada Betul. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu orang yang menghajikan orang lain telah melaksanakan haji untuk dirinya dulu. Nak kena haji Tadi aku cakap Kita dah cakap apa? Alamak. Okey. Maaf, aku pun tak confident. Pasal yang firm adalah waras dengan nak kena Islam. Korang kasih waras je. Selama ni dapat waras Jadi yang first one tu dia semua tu lah. Yang 6 tu termasuk dalam package 1 tu. Yang kedua is dia dah buat haji. Baru buat tu orang lain. Okey lah. Baiklah. Yalah. Silakan soalan terakhir Ustaz ya. Baik. Hari ni InsyaAllah. InsyaAllah. Best lah dia. Belajar-belajar. Baik. Pasal melontar jamrah saya tahu Ustaz. Sebelum kau kena lontar kat orang. Itu pun aku tahu. Nak bunuh syaitan. Apa je. Okey. Silakan Ustaz. Baik. Untuk Zar Ismail. Sedap Ustaz sebut Zar. Dengan nahwu dia. Ajib. Apakah dalil? Dalil. Kau kena dalil. La taqrabu zina. Macam mana ni Ustaz? Takkanlah nak bukan dalil. Susah tu Ustaz.
Ya, betul. Susah tu Okey, insya-Allah. Apakah syarat-syarat sahnya haji? Ada berapa Ustaz? Ada lebih kurang berapa lah. Jadi kita boleh 4 aja. 4 Ini Zam boleh jawab. Come on, Zam. Dia action. Aku tak tahu serius. Apa tadi soalan dia? Sahnya haji. Sah haji ya. Apa? Tawaf, Okey. sa'i, tahallul. Okey. Possible bro. Possible. Ya. What do you think then? Tawaf, sa'i, tahlul. Kan something like that. I think Sah haji. Tapi niat kau tak masukkan niat. Nak kena minum air zam-zam. Tak boleh. Tak. Tu tak semestinya. Niat dulu. Tawaf, sa'i. Ya. Habis melontar jamrah. Melontar jamrah sunat ke wajib tu? Mana aku tahu dia part of it pun. Ya, that's Dia right. part of the whole journey. Habis yang stay dekat tu Arafah. Dah Arafah. Habis kalau visit Gua Hira? Ya tu, is it part of it? Tak. Gua Hira tak. Okay, guys. Now ada 4 je. Jadi kita Highlight the At least try to get one question full mark kira. niat confirm kena buat. Niat confirm Niat confirm Niat haji kita try Niat. common sense lah. That's the niat. best we can do. Tawaf wajib Tawaf dan sa'i satu kali ke? Tawaf je. Tawaf je. Tawaf, Apa tu? sa'i and tahallul. Sa'i tahlul. Ni 4 lah. Habis yang kau cakap jamrah campak. Jamrah kira part of lepas sa'i apa? Jamrah kira sama macam kalau kita cium batu. Tak, itu tak Hajar lah, Aswad. itu Hajar Aswad. Itu kira jamrah dengan batu Hajar. Jamrah kau nak buat apa? Jamrah kena tau. Kena buat lah. Habis mikot semua. Mikot. Mikot. Mikot tu apa lah? 4 je lah Ustaz, saya rasa. Kau kena confident. Kau try je. Tak apa. Kau buat confident. Niat, tawaf, sa'i dan juga tahallul. Okay. Kita belajar sama-sama. Yeah. kita Lock it belajar in. sama-sama. Lock it in. Okay. Lock it in. Okay. InsyaAllah. Ada yang ada yang tak ada. Okay. Not bad. Okay. Okay, Dapat InsyaAllah. 2 betul je kita dapat bro. Baik, pertama, syarat-syarat sahnya haji itu adapun harus kita lihat. Pertama, dilaksanakan sesuai batas-batas waktunya. Jauh sekali Jauh. Dah melontar jauh ni. Jadi maknanya waktu haji lah. Waktu haji. Yang tadi waktu haji punya tu. Patut kita bawa tu rasa. Salah. Okey. Boleh. Batas-batas waktunya, masa-masanya kita bermikat, kita di Muzdalifah, kita di Mina, kita bermalam di sana, di sini, ada batas-batas waktunya, kita ikut, insya-Allah. Sah ya haji kita. Kedua, melakukan urutan pelaksanaan haji baik rukun maupun wajib haji. Okay. Dia ada rukunnya, tertibnya tu. Ya. Right? Ustaz, yang kita cakap tertib haji. Yang kita cakap tu rukun lah tu. Tertib lah. Syarat sah haji. Okay. Macam umrah. Umrah kita ada niat. Kita tawaf, sa'i, kita tahallul. Kita kena ikut ni semua. Dan yang 5 tertib. Okay. Mesti nak kena tertib. InsyaAllah. Nombor 2. Yang ketiga, memenuhi semua syarat pelaksanaan serangkaian amalan dalam haji. Misalnya tawaf, sa'i dan seterusnya. Okay tu kira kita betul lah. Under one Yeah. Under one. Okay. Yang keempat, dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan berdasarkan syariat. Tempat. Ini yang apa Ustaz? Ini yang kat mana? Muzdalifah kita berhenti bermalam. Di situ. Dan lepas tu kita bermina. Di Mina berapa hari kat sana. Lepas tu kita balik ke Mekah. Kita buat tawaf kudum dan sebagainya, macam-macam. Jadi aku rasa tadi kita jawab yang rukun dia. Ini syarat sah. Syarat dah Ustaz Ya betul. Syarat Aku sah haji tu pun apa? nak cakap yang Ustaz pernah tanya kita soalan ni that time Ramadan. Itu dia tanya rukun. Itu rukun. Yang kita jawab tu rukun. That's why. Yeah man. Baik. Mana jamrah semua masuk ya. Itu Itu part of rukun. Bukan salah. Sorry Ustaz, salah. Baik. Terima kasih Ustaz Dr. Yusof Saad perkongsian hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua di saat kita Muafakat.
bersama masyarakat. Saudara, ingat nombor taliannya untuk anda memberikan kiriman WhatsApp, bertanya berkenaan dengan ibadah kurban, ataupun anda nak berikan wakaf ataupun sedekah sekalipun. Betul. Apa juanya zakat harta, semuanya menerusi talian WhatsApp ini. Apakah taliannya? Ya, betul kata Zahir Ismail dan juga Raja Razi. Mahu pun yang berbagi Ustaz, WhatsApp sahaja, berikan soalan boleh, ataupun buat tempahan terus pun lagi baiklah ya. Di talian 87684688 87684688. Semoga ikatan terjalin, tersemat di hati hingga ke jannah. InsyaAllah. Dan ini mungkin nasihat yang kami ingin berikan kepada semua yang sedang mendengar podcast Okay Let's Go. Ya, antara amalan yang terbaik adalah untuk memberi makan kepada golongan miskin. Betul. Dan yang memerlukan. Dan daripada Sahih Al-Bukhari. Baik. Terima kasih kepada semua sudi mendengar. Kita jumpa dalam satu lagi ruangan bersama dengan Ustaz NJU kita, InsyaAllah, pada minggu hadapan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.